Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dah berapa K? 3K likes. Okay, sikit lagi 5K kita start. 5K kita start membicarakan berkenaan dengan isu-isu yang kita nak bicarakan. Siam ke apa korang cakap tu? Waalaikumsalam Farisha. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam Manan. Waalaikumsalam, berjuang di jalan Allah. Teruskan berjuang ya, berjuang di jalan Allah. Bacot Naratiwat. Waalaikumsalam Muhammad Azwan. Highwood Living. Waalaikumsalam juga. Alright, inilah kan kita nampak lah selepas perginya Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz, PAS dan Kelantan tak sama lagi dah. Seperti apa yang kawan kita semalam yang naik kotak semalam, nama apa saya lupa dah. Dia share, dia sendiri pernah pergi, tapi tak adalah macam itu, tak adalah seseksi itu, tak adalah yang seteruk itu. Punah Kelantan setelah lepas arwah Tok Guru Ni Aziz tak ada. Konsert artis Thailand yang ada joget gairah, pakai seksi dan nyanyian campur gaul laki perempuan di Bacok dapat permit daripada PBT. Jadi Exco Lai Keratong di Bacok ni, penganjur gagal kawal kemasukan orang luar katanya. Lepas itu diorang ni kata konsert di Bacok ada permit, tetapi penganjur gagal patuhi peraturan. Pandai pun cakap pasal peraturan. Sebab tu saya bacakan enactment semalam. Bila saya bacakan enactment, ramai yang panas, ramai yang koyak kan. Sebab apa? Sebab memang ada enactment syariah yang mengatakan bahawa sebenarnya dilarang perempuan yang cukup umur untuk buat persembahan. Kena jaga tata kelola berkenaan dengan pemakaian juga. Tadi PMS balon pembangkang kau betul. Setuju. Okey. Lepas tu, korang tahu tak, lepas dia orang tunggang agama, dia tunggang Sami Siam pula untuk menormalisasikan maksiat di konsert di Bacok tempoh hari. Isu ini telah disahkan oleh pengerusi Jawatan Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Hilmi Abdullah, yang ada beberapa pelanggaran, antaranya ketika pemakaian dan pengunjung Muslim, dan ada pengunjung Muslim. Dengar ni elok-elok, ada pengunjung Muslim di dalam konsert tersebut. Dia kata ada pelanggaran, antaranya etika pemakaian dan pengunjung Muslim ada di dalam konsert tersebut. Okey, sekejap ada link. Sekejap saya tunjukkan, saya ada bukti. Saya tak sembah kosong. Kalau wala umrah ni naik lah kali ni. Kau tengok ni mana? Membenarkan pengunjung beragama Islam ke konsert berkenaan. Nampak tak? Ni, sini. Membenarkan pengunjung beragama Islam ke konsert berkenaan yang berlangsung Jumaat lalu. Kan? Kau nak jawab apa? Sekarang ni kau nak jawab apa? Sekarang ni, ini Bulletin TV3. Bulletin TV3 melaporkan Pengerusi Jawatan Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Hilmi Abdullah memaklumkan penganjur gagal mematuhi sebahagian peraturan yang ditetapkan. Beliau berkata antara kesalahan dikenal pasti menampilkan penyanyi dari Thailand yang tidak mematuhi etika pakaian selain membenarkan pengunjung beragama Islam ke konsert berkenaan. Semalam, 2 hari lepas pun bermati-matian naik ke atas ni, kata mana ada orang Islam yang pergi, orang bukan Islam saja. Apa mereka nak jawab? Jawablah, aku nak tahu juga. Patutnya korang menerakakanlah orang yang pergi tu. Sebab dahlah perempuan tak tutup aurat, tergelek-gelek, tersembur kat depan kan, tersembur kat belakang.
Siapa nak percaya TV3 sekarang? Terpulang kepada kau lah. Kalau tak percaya TV3, ini apa yang dipetik oleh pengerusi jawatan Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan Anak Sekitar Negeri Kelantan yang cakap. Dia keluar TV3 dan dia cakap. Kalau tak betul saman TV3 lah. Kau dah tengok. Sudahlah. Kalau kena atas batang hidung kau, sudahlah yang kau duduk memanjang, duduk fitnah berkenaan konsert Coldplay tu apa benda? Kan. Tak ada. Aku tetap juga nak mainkan isu ni. Biar malu sikit muka-muka lebay ni. Terutamanya konsert sebenar Loh Krathong tu tular apabila menampilkan penyanyi wanita daripada Thailand dibacok. Lepas tu mula-mula dia nak cover, dia kata bacok Thailand, dia kata. Tapi bacok tu dekat Kelantan, bukan Thailand. Disahkan mempunyai permit untuk penganjuran. Dah lah ada permit. Lepas tu disalahkan penganjur. Dia kata langgar peraturan, langgar permit yang ditetapkan. Kalau dia boleh je salahkan semua orang. Okey. Kita beri laluan kepada azan. Bekas setakat dah menang di Parlimen. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa abaku maqaman mahmudan lazi wa'ta innaka la tukhliful mi'ad. Amin amin rabbal alamin. Lele naik naik no makcik no naik makcik no jangan malu-malu makcik no yang ni nampak happy lah. Dah terkantoi dah diorang tu pada muka. Lepas tu ada seorang lagi MP daripada Bersatu telah pun sokong PMX. Lepas tu jumlah dia makin berkurang kan. Tapi saya nak cakap pasal konsert dulu. No naik no. Jangan segan-segan makcik no. Saya menerima aja makcik atau nenek yang lupa daratan dekat atas ni. Okey, jadi makcik-makcik sekalian janganlah panas sangat makcik. Ya. Makcik-makcik sekalian, benda lara buat apa nak dipertahankan makcik. Ya, makcik-makcik semalam saya dah siar berkenaan dengan VTT, seorang yang koyak hari tu berkenaan dengan konsert juga terjerit-jerit kan. Bila masa bila diorang kalau kita defend berkenaan dengan konsert, kita bandingkan dengan konsert semasa mereka menjadi kerajaan, mereka kata
kita ni mempertahankan benda lara. Tak ada pun mempertahankan konsep Coldplay macam walaupun pertahankan gelik yang dikatakan berlaku di Kelantan tu. Kita cuma jelaskan fitnah yang dibawa. Sebab apa? Sebab fitnah itu ditujukan tak hanya kepada Coldplay tapi juga kepada kerajaan dan yang terpaling teruk kena muslimin yang hadir. Ya, nak kata konsep itu maksiat, kita tak bantah, kan? Tapi tak bererti kerana ianya maksiat maka kita boleh fitnah sesuka hati, kata Coldplay puja Dajjal lah, kerajaan Madani gadai Islam lah, pengunjung muslim tak sayang akidah lah. Kan sebenarnya ada setengah pihak yang berharap ada aksi yang tak senonoh semasa konsert itu berlangsung. Macam 1975 tu. Sebab mereka nak salahkan kerajaan. Mereka nak katakan kerajaan Madani ni tak cukup Islam. Mereka nak katakan Islam ni terancam. Jadi boleh dia dapat mileage politik. Malangnya perkara itu tidak berlaku. Itu yang mereka tak puas hati. Nasib baiklah ada lagu Ahli Kumpulan tu pakai topeng mata satu, bolehlah dijadikan isu. Sebelum topeng mata satu tu mereka jadikan isu berkenaan dengan lampu yang warna-warni tu. Tapi tak cukup kuat. Maka nak diperkuatkan terpaksalah ubah makna lirik lagu itu. Jelas tujuannya nak menghasut rakyat, rasa timbul gusar sekaligus membenci kerajaan hari ini. Termasuklah PMS. Nampak sangat ia macam motifkan politik. Maka sebab itulah kena fitnah. Dan fitnah ini mesti dilawan. Dalam setiap live saya, dalam setiap posting saya, sama ada di TikTok ataupun di X, tak ada pun aku katakan konsep itu halal macam Walaun punya dalil di Kelantan itu. Semua bukan muslim, dalam kuil lah, entah apalah, tempat tertutup lah, tak ada orang Islam yang pergilah, tak salah lah. Walaupun kena tengok diri sendiri, kena ukur baju di badan sendiri. Sebab yang sibuk pertahankan benda lara ni Walaun. Yang halalkan gelik dan berpakaian tak cukup kain tu Walaun, bukannya kami. Kesian aku tengok Walaun niat asalnya cuma nak tunjuk kerajaan abaikan Islam, sampai buat fitnah. Sekali terbongkar cerita di Kelantan, ada 2 konsert yang jelek, iaitu di Pendang, tak silap betul kan saya kalau saya salah, di Pendang dan di Bacok. Betul kan? Pendang dan di Bacok. Jadi sekarang ni Walaun terdesak. Fitnah-fitnah yang dibuat perlu dijaga supaya boleh terus memburukkan kerajaan. Dalam masa yang sama kena pertahankan juga konsep maksiat di Kelantan tu. Jadi Walaun pun bersekongkol dengan 2 perkara mungkar, fitnah dan hiburan yang lara. Kesian Walaun. Terpaksa tempat di neraka sebab nakkan syurga yang lebay janji ni. Dan lepas konsert Coldplay, perbandungan Ratu Cantik pula kata lebay. Tapi lebay skip satu, tak sebut pula konsert yang terkinja-kinja di Bacok itu dan juga di Pendang. Betul tak? Terkinja-kinja di Bacok itu untuk orang bukan Islam sahaja katanya. Tapi keluar kenyataan daripada orang Kelantan sendiri yang bertanggungjawab ke atas kelulusan itu, mengatakan mereka ni langgar peraturan. Jadi isu di sini bukan konsert tapi sifat hipokrit lebay yang cari makan dengan mencari salah orang, tapi dalam masa yang sama diri sendiri tak kurang maksiatnya, tapi disorok di sebalik jubah dan serban mereka ini. Dan dosa dan bala lah dari kecil kita dipajakkan otak mengenai hukum hakam. Kita diajar dosa yang jijik perlu dielakkan. Contoh makan babi, pegang anjing, dosa perempuan tak bertudung. Tetapi kita lupa yang lagi jijik adalah makan rasuah, yang lagi jijik adalah main perempuan, yang lagi jijik adalah memfitnah, kan? Jadi pergi konsert pula dihentam seperti terbalik dunia, didoakan supaya dinerakakan, didoakan supaya mendapat musibah dan sebagainya. Siap fitnah pula, sebuah video propaganda. Walhal dosa fitnah itu lagi teruk daripada membunuh.
Dan masyarakat kita ni penuh dengan orang yang terasa terpaling alim lah kan. Termasuk yang komen-komen dekat bawah ni, pemegang kunci syurga dan neraka pada tangan mereka, by God of the religion, yang rasa dia ni orang kanan Tuhan ke macam mana. Mereka nampak dosa sampai minta Allah turunkan bala kepada orang lain. Konsert separa bogel yang dipertontonkan di khalayak ramai dibacok itu dan dipendang itu, selang 2-3 hari mereka mengecam konsert di KL. Bala mana pula yang mendatang kepada mereka? Dari doa turunkan bala, lagi afdal kita doakan diberikan hidayah, rahmat Allah. Itu lagi sedap didengar. Doakan yang tak pakai tudung tu biar pakai tudung. Lagi bagus. Saya suka pakai eyeliner tebal-tebal. Suka hati saya lah, mata saya bukan mata kamu. Lagi pula nampak mata saya kalau saya pakai tebal-tebal. Suka hati saya lah. Kalau kamu berani naik lah, cakap dengan saya lah, kan? Okey, sembang bala lah, runtuh stadium lah, sambar peti lah. Ini semua orang yang penunggang agama. Bila kena dekat pihak mereka, tak ada senyap, bisu, kan? Untuk mempertahankan kemungkaran di negeri mereka, mereka kata inilah kebudayaan dan program agama Buddha. Sejak bila budaya Siam begitu? Sejak bila ajaran agama Buddha bergelek-gelek, menunjuk-menunjuk, menggegar-gegar begitu? Konon yang negeri mereka ni meraihkan kepelbagaian, memupuk keharmonian pelbagai kaum. Walhal kita tiap lihat, kita dah tahu ini bukan tarian kebudayaan, itu tarian, saya malah nak sebut lah, kan? Sebab tak manis orang perempuan sebut benda macam itu. Enakmen kawalan hiburan dan tempat hiburan 1968 yang melarang persembahan oleh wanita di atas pentas, khususnya di negeri Kelantan, yang ditonton oleh kaum lelaki. Okey, silakan angka 82. Angka 82 jangan jadi bacol. Silakan naik atas angka 82. Kalau berani sila naik. Ada juga yang mendakwa ianya berlangsung dari zaman Tuan Guru Nik Aziz. Saya tak pasti berkenaan dengan itu. Ramai yang sekarang ni kita nilaikan sendiri sikap mereka. Bukan saja tak berani mengaku salah, malah tak berani menolak konsep yang terang-terang menjolok mata. Okey, Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Saya ada di Kelantan sekarang ni. Awak